إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا إلى مصنف الكتاب وخصوصا إلى مشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات. شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أحييكم بتحية الإسلام، تحية مباركة عند الله. تحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah. Yang pertamanya dan selamanya, marilah sama-sama kita merafa'kan setinggi-tinggi rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan bagi kita taufik dan inayahnya, yang telah memberikan kepada kita peluang demi peluang, kesempatan demi kesempatan untuk kita terus mendapatkan kebaikan di sisi Allah Jalla Jalaluhu, yang mana dengan segala kebaikan ini yang pada hakikatnya sedikit pun tidak memberi apa-apa faedah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kitalah yang terlebih berhajat kepada segala kebaikan yang datang daripada Allah. Sehingga kan kalau kebaikan ini kita tak buat pun Allah tak rugi apa-apa. Dan kalau kita yang tak buat, maka kita lah yang rugi. Dan punya maha baiknya Allah Ta'ala, sehingga menjadikan kita yang tidak bersungguh-sungguh untuk mendapatkan kebaikan ini, Allah paksa kita buat baik. Pada ketika kita yang tidak ada perancangan untuk melaksanakan ketaatan pada setiap hari kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah melorongkan kita untuk berbuat taat. Ketika mana kita lupa bersedekah, Allah hadirkan orang datang minta sedekah dengan kita, sehingga kita boleh buat ibadah sedekah. Walhal sepatutnya kitalah yang berusaha mencari kebaikan tersebut. Ketika mana kita lupa untuk melaksanakan ibadah salat, Allah izinkan untuk kita mendengar seruan azan. Ketika mana kita terlupa untuk bersilaturahmi bersama keluarga kita, Allah jadikan keluarga kita telefon kita tanya khabar. Dan Allah hadirkan pula mereka ke depan pintu rumah kita pada saat kita sendiri yang tidak mahu menghubungkan silaturahmi dengan kaum kerabat keluarga kita. Jadi kalau kita renung kembali, kita fikirkan kembali, sebenarnya apa kebaikan yang kita usaha buat sendiri? Sebenarnya tak ada, hampir tidak ada. Kita teringat nak mengaji atas kerana nampak ada poster mengaji. Kita tak bangun tidur pagi tadi, sebelum tidur setiap malam
kita tak fikir pun esok aku nak mengaji kat mana. Betul tak? Tapi bangun pagi tengok dalam grup WhatsApp, oh ada pengajian hari ni. Baik tak Allah? Tapi dalam keadaan Allah memberikan kebaikan demi kebaikan kepada kita, seringkali kita lupa yang kebaikan ini datangnya daripada Allah. Sehingga kita merasakan aku ni layak untuk diberikan ganjaran di atas kebaikan yang telah aku laksanakan. Walhal segala perkara baik sama ada buruk yang berlaku dalam kehidupan, hakikatnya semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu para sahabat radhiyallahu taala anhum, ketika mana mereka bersama-sama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka sentiasa merisaukan tentang apakah percaturan Allah untuk diri mereka di dalam kehidupan. Setiap hari mereka merisaukan, memikirkan tentang apakah perancangan Allah untuk diri mereka. Sehingga kan ketika mana mereka telah dijamin untuk masuk dalam syurga, diberikan jaminan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, mereka ini adalah ahli syurga, mereka masih lagi berasa khawatir pada ketika memikirkan tentang adakah benar aku ini akan layak untuk mendapatkan Jannatul Firdaus di akhirat kelak. Bukan bermaksud para sahabat ini meragui akan janji yang datang daripada Rasulullah, tetapi mereka merasakan malu terhadap kebaikan yang telah Allah sampaikan kepada mereka, padahal mereka sendiri mereka sendiri tidak akan mampu untuk melaksanakan kebaikan, melainkan ketika mana Allah telah memberikan keizinan dan kehendaknya kepada kita semua. Maka ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya berpesan perkara ni kepada diri saya terutamanya, dan juga untuk tuan-tuan dan perempuan yang ada dalam majlis kita pada malam ni. Sebab hari ni tuan-tuan, ramai daripada kita mula melupakan kebaikan Allah dalam kehidupan kita. Hari ni ramai orang mula menyombongkan diri dengan Allah. Kita mula menolak kebaikan yang datang daripada Allah. Kalau dulu hati kita ni lembut tuan-tuan, Allah hantar kebaikan, kita terus buat. Hari ni ketika mana Allah menyampaikan kebaikan, kita terus menolak, dengan bermacam-macam sangkaan buruk kepada Allah. Kita merasakan seolah-olah Allah ini bukanlah Tuhan yang bersifat Ar-Rahim, bukanlah Tuhan yang bersifat dengan sifat Ar-Rahman. Jadi saya pesan kepada diri saya terutamanya, janganlah sesekali kita meninggalkan pengharapan kepada Allah untuk kita terus dikekalkan dalam kebaikan, dan dijauhkan kita ni daripada keburukan, supaya kita tidak menyombongkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi wayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, hari ini kita nak sambung bacaan kitab Aqidatul Najin. Hari itu berhenti kat mana? Ingat tak? Dekat Allah ke Ar-Rahman? Allah. Sambung dekat Allah hari ni. Sambung makna Allah ke makna Rahman? Makna Rahman. Baik. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa nawwara qulubuna bi nuri anwari asrarihi, amin. Makna Rahman. Bermula Rahman itu nama bagi sifat, khas pada lafaznya dan am pada maknanya. Allah SWT. Sekarang ni dia musim batuk dah. Saya batuk ni seminggu kan, tak demam pun, tapi dia batuk. Allah SWT. Dia tak mau batuk, kena lena. Lena tak batuk, tu heran pula. Dia kalau Allah SWT tak lena, dia batuk. Tapi saya mudah ya tuan-tuan. Kalau ikut hati, kalau ikut batuk saya ni, saya tak main kuliah hari ni. Tapi sebab saya fikir dah banyak kali sangat saya tak main. Sebab kuliah kita sebulan 2 kali je. Jadi bila tertinggal 2 kali tu, sebulan tak mengaji tuan-tuan.
Ya. Jadi malam ni saya minta doa dengan Allah. Saya kata, ya Allah, kalau kau takdirkan aku sampai, aku sampai. Ya. Kalau kau takdirkan kuliah tu tak boleh buat, aku balik. Macam tu. Tapi setakat ni boleh baca hari lah. Kan kalau agak teruk sangat sekali, saya tutup kitab, kita balik. Nah, maksud. Baik. Tak tahulah apa Tuhan nak bagi hari ni. Nah. Kadang ya Allah bagi ujian tuan-tuan. Ujian macam mana ni? Dia nak uji kita. Hang rasa mudarat ni mai daripada makhluk ke mai daripada aku? Kita boleh salahkan jutaan tindakan salah daripada sekalian manusia yang ada keliling kita. Kita boleh kata ni konspirasi, ni propaganda, ni mereka tabuk chemical Ustaz kat atas langit tu yang kita semua pakai sakit dah ni. Mai banjir, ni salah mereka tabang pokok. Baik. Saya cakap ni bukan maksud kita sokong perbuatan salah, tuan-tuan. Tapi sebenarnya ini adalah suatu bentuk tarbiyah yang datang daripada Allah untuk mengingatkan kita semula kepada Dia. Tuhan tengah panggil kita, tuan-tuan. Bayangkan puluhan tahun kita hidup, kita melupakan Allah daripada zaman mak ayah kita sampai kepada kita, dan nak masuk pada bahagian cucu kita dah. Allah nak panggil kita. Wahai hamba-Ku, yang berkuasa tu aku yang bagi izin. Sebab tu Allah kata dalam Quran, idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Bila aku berkehendak, aku kata jadi. Macam mana jadi? Jangan fikir, tuan. Jangan fikir. Jadi orang beriman ni, bila berlaku, dia tak fikir macam mana cara nak balas balik. Yang dia fikir, pasal apa Tuhan izinkan benda ni berlaku pada aku. Sebab tu Nabi SAW ketika mana masa peperangan Uhud, Imam Ghazali tulis dalam kitab Syairus Salikin ada cerita tentang Allah SWT. Ketika masa itu gigi Nabi itu pecah. Kan Nabi dibaling batu masa perang Uhud sampai habis gigi Nabi SAW. Dan kemudiannya luka dahi Nabi SAW, sehingga kan Nabi kena kesat untuk tengok. Pada ketika itu Nabi SAW pun sebut, kenapa mereka ni pukul aku? Kenapa mereka melukakan aku, sedangkan aku ni hanya sekadar nak mengenalkan mereka dengan Tuhan mereka. Ya Allah. Nabi sebut macam tu, tuan-tuan. Punya Nabi ni kasih kat umat, sampai dengan musuh pun Nabi sayang sebenarnya. Bukan Nabi saja-saja perang, tuan-tuan. Nabi nak bagi musuh Nabi masa tu orang-orang yang memusuhi Nabi. Bukan Nabi yang bermusuh dengan mereka. Mereka yang memusuhi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tetap kasih kepada mereka. Nabi sedih, tuan-tuan. Ketika Nabi sebut macam tu, Allah turunkan firman Allah dalam surah An-Nahl, kalau tak salah saya, ayat 60. Allah kata apa? Laisa lakal amru syai'un. Wahai Muhammad, yang ni bukan urusan engkau. Faham tak maksud dia? Allah ajak Nabi SAW. Allah didik Nabi. Wahai Muhammad, kalau hang dapat satu benda yang namanya sakit, yang namanya susah, kau kena sabar. Bukan kau fikir kenapa benda tu berlaku. Sebab itu bukan urusan engkau, wahai Muhammad. Kita nampak tak bagaimana Allah mendidik kita melalui baginda Nabi Muhammad SAW. Kasih tak Allah dengan kita sebenarnya. Jadi kalau sekalian orang mukmin ada sifat ni dalam diri dia, maka barulah datangnya rahmat Allah. Masa tu barulah orang takkan berani kutuk Islam, tuan-tuan. Orang takkan berani menghinakan Islam, sebab penganut dia memuliakan agama yang ada pada diri mereka. Hari ni pasal apa ramai orang berani hina Islam, tuan-tuan? Jawapan dia mudah. Punca dia dekat kita. Kita yang mengaku Islam, tanya balik, apakah cerminan Islam yang ada pada diri kita? Orang kaya, tuan-tuan, nak kenal dia orang kaya, boleh nampak pakai kereta besar, rumah besar, pakai kasut mahal. Tidak. Nak tahu dia ni benang banyak tak benang banyak, tengok setiap kali lepas musim padi, kan, hak rajin buat kenduri, tiba-tiba tumbang lembu sekok, rebau sekok, ni baru dapat hasil benang ni. Betul tak? Kita kenal dengan tanda dia.
Baik, hari ni orang Islam ramai tak tuan-tuan? Ramai kan? Nampak tak tanda Islam kat orang Islam yang ramai? Jadi sebab tu Allah hadirkan, Allah izinkan perkara-perkara ni berlaku, tuan-tuan. Islam ni dihenyak kerana apa? Punca daripada kita. Pakaian kita tak ikut Islam, akhlak kita tak ikut Islam, perkataan kita tak ikut perkataan orang Islam, marah kita tak ikut seperti mana marah Islam, kasih kita kepada keluarga tak ikut seperti mana yang Islam suruh. Kita lebih kasihkan orang lain berbanding keluarga kita. Baik, maka Allah kata kalau kena uji, dua benda. Wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolong dengan Tuhan ni, dia bukan dengan cara kena fikir. Tak payah fikir, tuan-tuan. Tuan-tuan ada masalah, Allah bagi ujian keluarga ke, anak-beranak ke, cucu cicit ke, duit ke apa ke, Allah kata wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolong dengan Tuhan ni dua benda ya. Sabar, lepas tu as-salah. Salah ni ad-doa, semayang. Bila kita semayang, kita minta sebenarnya. Allah boleh faham tak tu? Jadi minta tolong dengan Tuhan ni macam tu ya. Ini tak, kita minta dengan Tuhan tapi kita tak sabar. Tidak. Kita doa tapi kita tak sabar. Tak sabar macam mana ni? Allah sallallahu alaihi Muhammad. Bila kita duk berfikir, macam mana Tuhan nak kabulkan hajat aku? Jadi sebenarnya siapa Tuhan? Kita Tuhan ke? Tuhan tu Tuhan. Boleh faham tak ni? Jadi kita mengaji kitab ni tuan-tuan sebab nak bagi kenal Tuhan ni siapa. Untuk siapa tu? Untuk kita juga. Sebab tu kalau saya baca kitab tuan-tuan, saya tak baca macam kebanyakan orang lain baca. Sebab saya tak nak ilmu ni hanya sekadar menjadi pengetahuan. Saya nak ilmu yang ada pada kita ni menjadi jalan kehidupan kita. Hari ni orang pandai ramai tuan-tuan. Tapi masalahnya bila terlebih pandai, dia jadi pandai. Faham tak? Kalau dulu periksa nak dapat A cukup susah, tidak? Sekarang ni boleh kata semua A. Yang tak dapat A seorang dua tidak? Jadi orang pandai ramai. Tapi bila terlebih pandai, jadilah pandai. Pak pandai tu, siapa dia selalu buat kerja pandai? Sebab dia terlebih pandai tuan-tuan. Faham tak? Baik. Bermula Rahman itu nama bagi sifat, khas pada lafaznya dan am pada maknanya. Allah sallallahu alaihi wasallam. Hari itu kita dah baca tentang makna Allah. Allah, kalimah Allah itu makna bagi Allah dalam Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih lagi dalam bab tu. Tak masuk lagi Alhamdulillah. Baru dekat Bismillah. Baik. Bismillah. Jadi bila kita cerita tentang Allah, kita dah faham Allah itu adalah Ismul A'zam, dan nama bagi zat yang kita sebut sebagai wajibul wujud. Jadi Allah itu juga asma', sebab itu disebutkan sebagai Ismul A'zam, nama yang paling tinggi, yang paling mulia di sisi jumhur para ulama. Akan tetapi di sisi Imam An-Nawawi, Ismul A'zam adalah Al-Hayyul Qayyum, iaitu yang hidup dan yang berdiri dengan sendiri. Baik. Jadi habis Allah. Jadi bermula Rahman itu nama bagi sifat. Baik. Sifat bagi siapa? Sifat bagi zat yang wajibul wujud. Boleh faham kan? Baik. Cuma khas pada lafaznya dan am pada maknanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Apa maksudnya? Sebab dikatakan khas pada lafaznya kerana lafaz Rahman itu tertentu disifatkan dengan dia bagi Allah jua. Jadi sebab apa? Khas pada lafaz. Bila sebut Rahman, kita tahu dah tak ada selain daripada Allah yang mempunyai sifat pemurah tersebut. Kenapa tak ada pada orang lain? Kenapa tak ada pada selain daripada zat Allah ni? Nama Rahman ni.
Baik. Dan tidak harus dikatakan bagi yang lainnya dengan Rahman. Baik. Sebab kalau nak cerita tentang pemurahnya Allah, tidak ada yang lebih pemurah melainkan Allah. Baik. Dan sebab katakan am pada maknanya, kerana makna Rahman itu pemurah, maka melengkapi pemurah itu kepada segala makhluk berakal, atau tiada Islam atau kafir. Baik. Dua benda bila kita cerita tentang Rahman ni, iaitu dari sudut lafaz dan juga dari sudut makna. Lafaz ni ialah pada yang kita sebut. Jadi bila kita sebut Ar-Rahman, kita faham itu adalah nama bagi zat Allah. Ustaz, saya ada jiran saya nama dia Abdul Rahman. Baik. Mak Abdul Rahman tu maksud dia hamba kepada Ar-Rahman. Walaupun kita duk panggil dia Rahman. Faham? Rahman tu hanya sekadar pada lafaznya, tapi nama dia yang betul Abdul Rahman, hamba bagi yang bersifat dengan Rahman. Pasal apa bila sebut kata Rahman ni khusus bagi Tuhan sahaja? Kenapa lafaz Rahman ni tak ada satu pun yang selain daripada Allah yang boleh ambil makna Rahman ni? Sebab tidak ada yang mampu menandingi sifat Ar-Rahman yang ada pada Allah, seperti mana yang telah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seperti mana yang telah dimaksudkan dengan makna am bagi sifat Ar-Rahman. Bila mana sifat Ar-Rahman ini dia berbentuk dengan bentuk am, bentuk umum. Maksudnya pemurahnya bagi Allah Ta'ala ini tidak khusus kepada satu-satu makhluk, tapi pemurahnya Allah ini meliputi akan sekalian makhluk yang ada. Contoh, kita kenal seorang kaya yang pemurah. Orang kaya yang pemurah ni, saya nak tanya. Saya nak tanya, betul-betul pemurah ke ataupun tak? Kita kata, Ustaz, kalau ada dana sekolah nak pakai ke, boleh jumpa dengan seorang datuk ni. Dia ni kaya, Ustaz, dia selalu tolong orang. Baik. Kalau sungguhlah orang kaya ni seorang yang sangat pemurah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nescaya tidak akan ada satu orang miskin pun daripada kalangan jiran tetangga dia. Pasal apa ada juga orang miskin keliling dia? Sebab pemurah yang ada pada dia tu tak setanding dengan pemurahnya Allah. Pemurah bagi orang kaya ni, dia hanya bagi pada orang yang dia kenal, orang yang dia rasa boleh bagi kebaikan untuk dia. Faham tak ni? Tapi pemurah bagi Allah Ta'ala ni, dia tak mengenal sesiapa pun. Maksudnya, sebab tu almarhum Tuan Guru Baba Haji Saleh dulu ketika mana dia syarah tentang makna Ar-Rahman, dia kata Ar-Rahman ini maksudnya adalah sifat boros bagi Tuhan. Sebab hanya orang yang bersifat boros sahaja yang ketika mana dia berbelanja, ni kita cerita nak bagi faham. Saya dia kata Tuhan sama Allah, Ustaz samakan Tuhan ni dengan orang pula. Nak bagi faham, Tuhan ni lebih daripada makhluk lah. Cuma nak bagi faham jalan cerita. Jadi borosnya Allah Ta'ala ni, sehingga kan pada hamba yang tak beriman dengan dia pun, dia masih lagi berikan padanya kebaikan. Sebab tu Allah SWT Muhammad, ulama menyebut kepada kita, jangan kita ini sampai tertipu dengan sifat pemurah yang ada pada Allah, sehingga kita merasakan ianya adalah tanda kasih daripada Allah. Contoh faham tak maksudnya? Ramai daripada kita ni tertipu bila mana dia tengok orang itu dikurniakan dengan limpahan kebaikan dalam bentuk atas kapasiti pemurahnya Allah. Dia sangka itulah tanda kasih. Kita ni datang semayang setiap masa, tuan-tuan. Jemaah tak pernah tinggal, alhamdulillah, daripada kecil sampai tua.
Kalau pantang ada duit sikit, mesti kita belanja buat kenduri. Kita tak simpan kat kita, tuan. Tapi kita sering kali diuji dengan ketidakcukupan. Ketidakcukupan ni bukan atas kerana memang tak cukup tak, tapi kerana hati rasa tak cukup. Faham? Hati rasa tak cukup. Tuan-tuan rasa tak ada duit nak makan, hari tu boleh makan tak? Makan juga tuan-tuan. Betul tak? Masa ayam tengah mahal hari tu, sekilo sampai berapa ringgit? 10 ringgit, 12 ringgit, kan? Boleh makan ayam tak masa tu? Mahal, makan juga ayam tu. Betul? Minyak masak mahal, tuan-tuan goreng ikan lagi tak? Goreng juga. Boleh faham tak ni? Sebenarnya Tuhan bagi cukup tak? Cukup. Cuma hati rasa tak cukup. Pasal apa hati dia rasa tak cukup? Sebab dia tak ikut seperti mana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Nabi, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita alamat syukur dan sabar. Nabi kata apa? Bagi orang yang ditulis oleh Allah pada dirinya termasuk dalam kalangan hamba yang bersyukur dan hamba yang bersabar dalam hal agamanya, dia sentiasa memerhati orang yang berada di atasnya. Ini Nabi sebut, tuan-tuan. Dia tak tengok orang bawah, dia tengok orang atas. Dia boleh sembahyang sunat 2 rakaat, dia tak cari kawan dia yang tak boleh sembahyang sunat. Dia boleh sedekah RM1, tuan-tuan, dia tak cari orang yang tak boleh sedekah. Faham? Dia boleh sedekah RM1, dia malu. Pasal apa dia malu? Kawan sebelah boleh masuk RM10. Nah, bila mana Allah SWT Muhammad, dia boleh baca Quran semuka, dia malu dengan kawan dia yang boleh baca Quran 2 muka. Bismillah. Nah, bila mana dia boleh sembahyang sunat duha 2 rakaat, dia malu dengan kawan dia yang boleh sembahyang sunat duha 4 rakaat. Tapi kita lagu tu, tuan-tuan. Boleh baca Quran semuka, cukup dah Ustaz. Pasal apa? Boleh Ustaz, jadi daripada saya tak baca langsung. Kawan tu, Ustaz nampak ujung. Duduk saja belum, bukan nak baca Quran. Ambil Quran macam saya pun bagi. Nampak tak? Dalam bab keduniaan, kata Nabi SAW, dia melihat orang yang berada di bawahnya, dia tak melihat orang yang di atas. Dia boleh naik kereta kancil, walaupun kancil tu cuma sekadar pakai kipas, tak pakai aircon. Macam kereta dulu, mini dulu, ingat ni kan? Zaman dulu-dulu lah, zaman tuan-tuan dulu, pakcik-pakcik dulu naik mini Mr. Bean kan, bawa kipas kan. Zaman dulu kalau ada kipas tu kira canggih kan, kira kaya lah tu, kaya tak tahu habaq. Nah, maksud zaman tu, walaupun kadang-kadang tengah duduk jalan kipas jatuh. Nah, saya dan rasa, dia pun budak ni tak dana naik yang macam van kan, van motosikal tu, kipas. Allah selamat. Dia naik kancil, dia tak tengok orang pakai Mercedes. Dia tengok siapa? Dia tengok orang yang main masjid jalan kaki. Tapi kata Nabi SAW, siapa yang macam ni, maka ditulis baginya termasuk daripada kalangan orang yang syukur dan sabar. Tapi kalau sebalik, tuan-tuan, bab dunia dia tengok orang bawah pada dia. Bukan, bab dunia dia tengok orang yang atas pada dia. Bab agama dia melihat orang yang lebih di bawah dia. Maka kata Nabi SAW, dia tak akan dimasukkan oleh Allah dalam kalangan orang yang syukur dan sabar. Faham? Allah SWT. Jadi ramai daripada kita ketika mana dia melihat Allah melimpahkan sifat pemurahnya kepada sekalian manusia yang tidak diberikan kasihnya, dia mula menyangka itulah tanda kasih. Macam saya sebut tadi, saya semayang Ustaz, saya jumpa orang macam ni, selalu saya jumpa. Dia memang mengadu, dia kata, Ustaz, kenapa saya dulu masa zaman jahiliah saya hidup dalam keadaan saya lupa kat Tuhan. Tuhan bagi semua yang saya nak, sampai saya boleh tidur atas duit, Ustaz.
Sampai saya nak apa semua saya dapat. Kemudian bila saya mula nak mencari Allah, Allah SWT, Allah mula tak bagi apa yang saya nak. Walhal pada setiap benda yang Allah kurniakan kat saya, Ustaz, saya bagi balik semua untuk agama dia. Kenapa Allah masih uji saya? Sebab dia sangka pemberian itu tanda kasih. Baik, kita baca dulu makna rahim. Lepas tu baru tuan-tuan boleh faham apa sebenarnya Ustaz nak sampai ni. Baik. Dan rahim itu nama bagi sifat, pula am pada lafaznya, artinya harus dinamakan dengan dia akan yang lainnya daripada Allah. Allah Subhanahu. Dan khas pada maknanya kerana tertentu mengasihani Allah itu bagi kaum yang mukminin juga pada hari kiamat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik. Maksudnya bila sebut dengan sifat Ar-Rahim itu umum pada lafaznya. Sebab apa? Harus dinamakan akan dia, dengan dia akan yang lainnya daripada Allah. Sebab kasih Allah ni, Allahumma salli kasih yang berbentuk khusus. Bila kasih berbentuk khusus, ada orang yang kasihnya tak khusus. Faham tak? Sebab sifat Ar-Rahim ni adalah sifat Tuhan yang pengasih, yang maha kedekut. Kita bila sayang anak, bila kita sayang anak kita, sama ada anak tu baik dengan kita ataupun tak, kita sayang juga, betul tak? Betul tak? Sebab apa? Sebab tu anak kita. Betul. Walaupun anak seorang ni kaki suka buat tahana kat kita, suka buat tak elok, hak seorang ni bagus, khidmat sungguh, tapi tetap kita kata tu anak kita. Betul tak? Kalau dua-dua tu balik rumah, yang buah pun kita jamu makan sebab kasih, yang baik pun kita jamu makan sebab kasih. Betul tak? Tapi Tuhan bila dengan mai sifat kasih dia tak macam tu, tuan-tuan. Sebab tu pada lafaz am tapi pada makna khas. Sebab kasihnya Allah ini hanya khusus kepada orang yang ada iman. Ke akhirat, tuan-tuan, hamba dia semua ada. Beriman ke tak beriman ke, sekalian daripada hamba duduk di mahsyar. Tapi atas nama Ar-Rahim yang khusus pada maknanya hanya untuk orang yang beriman sahaja. Sebab tu orang yang tak beriman, dia langsung tak mendapatkan sifat kasih daripada Allah. Sebab itulah dia diazab dengan siksa yang dahsyat, yang langsung tak terbayang di akal kita. Dia faham tak, tuan? Itu maksud dia. Sebab tu yang dikatakan khusus pada makna. Hakikatnya Ar-Rahim ni khusus. Baik. Jadi rupa-rupanya bila mana dibandingkan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini, mana yang lebih kuat bagi orang beriman? Sifat Ar-Rahim. Sebab khusus kasih Allah ini hanya untuk orang mukmin. Maka sebab itulah pada pemberiannya tidak menyamai dengan pemberian kepada orang yang tidak dikasihinya. Orang yang tak beriman dengan Allah, dia takkan mendapat kasih daripada Allah. Jadi bila mana dia tak mendapat kasih pada segala kurniaan yang diberikan oleh Allah kepadanya, tidak akan menunjukkan tanda kasih Allah kepada hamba tersebut. Boleh faham tak maksud dia? Kita ni tak jadi kaya sebab apa? Sebab Tuhan kasih. Sebab Tuhan tak mau kita ni kena siksa ke akhirat. Sebab dia tahu, hang ni hamba aku yang baik, hang ni ada hati yang sungguh-sungguh nak mendapatkan kasih daripada aku, maka aku balas kasih engkau. Jadi sebagai cara nak jaga engkau daripada kemurkaan aku jauhkan engkau daripada perkara-perkara yang boleh mendatangkan murka aku. Macam mana?
Baik. Harta ni tuan-tuan, dia bukan suatu bentuk kurniaan sebenarnya. Harta ni merupakan suatu bentuk amanah. Betul tak tuan-tuan? Tuan-tuan dapat duit 1,000. Duit 1,000 tu sebenarnya duit tuan-tuan kan duit orang. Faham tak? Duit orang Ustaz, ke duit saya? Duit saya lah. Duit saya 1,000 saya punya. Betul ya? Kalau betul lah duit itu duit kita, selama-lamanya duit kita takkan pergi mana selain pada kita. Hari pertama dapat duit pun kita dah bagi dekat orang. Siapa? Bank. Tak? Sampai masa tokey Petronas depan ni Tuhan kata duit ni tokey Petronas ni akan dapat pada sekian-sekian. Sampai masa tuan-tuan, tuan-tuan kena bagi tak kat dia? Kena bagi tak? Waktu bila? Isi minyak. Jadi waktu isi minyak tu, duit yang hasil tuan-tuan punya kena bagi kat dia. Jadi sebenarnya siapa punya duit tu? Pasal apa? Pasal orang boleh ambil tuan. Ustaz, duit saya memang duduk dalam bank, tak guna-guna. Tak, tuan-tuan mati. Duit tu pergi kat siapa? Faham tak? Macam tu lah proses tu berulang antara kita dan keluarga kita, keturunan kita, kawan-kawan kita, semua manusia yang duduk atas dunia akan melalui peristiwa ni. Sebab tu Nabi SAW beritahu, yang kamu belanjakan untuk agama Allah tu jadi milik kamu. Pasal apa? Tak ada orang boleh ambil tuan. Betul tak? Orang tak boleh ambil. Kita tak boleh nak wariskan ke orang pahala kita tuan. Tuan-tuan semayang, niat semayang tu untuk mak ayah, boleh tak? Tak boleh tuan. Tolong qada semayang untuk mak ayah, tak boleh. Pasal apa? Pasal kebaikan tu khusus untuk kita. Boleh faham tak? Sedekah boleh. Pasal apa? Sebab kita ada harta pun sebab daripada mak ayah kita juga. Tuan-tuan faham kan? Bismillah. Baik. Sebab itulah Allah SWT Muhammad, bila dikatakan harta itu adalah suatu bentuk amanah. Maknanya apa tuan-tuan? Kena diuruskan amanah itu dengan baik. Tiba-tiba bila Tuhan bagi harta banyak, sepatutnya diagihkan pada orang miskin yang ada di sekeliling kita, dikongsikan bersama-sama dengan keluarga-keluarga kita yang benar-benar memerlukan. Kita tak bagi ke akhirat esok tuan-tuan, Tuhan tanya. Ni yang kita takut. Sebab orang kaya atas dunia ni tuan-tuan, dia ada dua jenis. Satu, kaya disebabkan kurniaan Ar-Rahman Allah. Satu, dia kaya disebabkan sifat Rahim Allah. Macam mana? Orang yang kaya dengan sifat Ar-Rahman ni, bila mana dia boleh jadi kaya dengan sebab usaha dia menyimpan duit. Faham tak? Tuhan bagi dia simpan, Tuhan bagi dia simpan. Akhirnya dalam akaun bank ada 5 juta. Faham? Tuan-tuan dapat hasil ke bendang, tuan-tuan tak guna, simpan. Sedangkan yang bagi hasil siapa? Orang tanam bendang ni sepatutnya lebih kuat mengenali Allah banding orang lain. Pasal apa? Sebab dia tahu bendang tu boleh jadi elok bukan sebab usaha dia pun. Dia cuma boleh buat kerja kan. Tapi kalau Tuhan berkehendak tak jadi kan? Tiba-tiba main bah, habis tak padi? Tak? Tiba-tiba Tuhan tak mau bagi turun hujan, habis tak padi dah? Habis juga. Jadi sebenarnya siapa yang bagi jadi? Faham tak? Pasal tu dulu kalau kita tengok orang-orang lama dulu yang rajin buat bendang ni, mereka ni rajin baca Quran kan? Sebab mereka buat bendang bukan sebab nak kaya, tapi dia merasakan kasih Allah. Pasal tu bila dapat hasil, dia buat kenduri, syukur dia pada pemberian Allah. Orang lah tak ada dah. Dia tunggu 6 bulan pasal apa? Nak dapat hasil, nak enjoy. Faham tak ni? Tapi ada daripada kalangan kita yang dia menjadi kaya asbab daripada kurniaan Ar-Rahim yang ada pada Allah.
Seperti siapa? Seperti mana Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf dia jadi kaya bukan kerana dia menyimpan hasil kekayaannya. Dia tak pernah simpan. Abdul Rahman bin Auf ni, dia dapat semua dia infakkan kembali untuk agama. Dia sebab tu daripada Abdul Rahman bin Auf ni, dia ada satu sistem wakaf yang paling besar sampai hari ni masih diguna pakai di Masjidil Haram. Nah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi tu, orang kata, sebab baru ni saya baca satu status kat Facebook, itulah kata orang hari ni pandai sangat jadi pandai. Dia kata patutnya masjid kat Malaysia ni tak payah nak buat gah-gah sangat, dia kata. Buat besar-besar sudahlah, dia kata. Tu yang masjid tu sampai orang tak mau main. Duit banyak tapi tak mau guna. Pasal apa tak mau guna duit masjid? Oh, tak boleh, ni duit orang. Duit orang lah kena guna. Duit kita simpan lah, duit orang guna. Buat bagi lawa, ada orang bagi duit dekat masjid. Oh Ustaz, banyak lagi ahli karya miskin keliling masjid. Betul. Apa guna hang kaya? Jiran sebelah tu tanggungjawab hang, bukan tanggungjawab masjid. Faham dah tu? Orang bagi duit tu untuk imarahkan masjid, bukan untuk bela orang susah. Yang nak bela orang susah ni siapa? Kita ni yang duduk sebelah orang susah ni. Sebab tu Nabi sebut, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Kamu ni kira tak beriman sehingga kamu kasih pada saudara kamu seperti mana kamu kasih pada diri kamu sendiri. Tuan-tuan tidur, jiran sebelah lapak, berdosa sepanjang malam kita tidur. Bukan dia zikir masjid. Faham tak tu? Allah SWT. Kalau ada lebihan, barulah boleh masjid nak pergi bagi bedak orang miskin keliling masjid, keliling qaryah yang ada. Buat pengumuman dengan hari Jumaat. Okey, kita nak buat kutipan khas untuk bantu fakir-fakir miskin ada keliling kampung. Tak apalah. Sebab orang bagi itu, sebab tu kena belajar tentang wakaf. Orang bagi duit dalam tabung masjid setiap Jumaat tu bukan niat untuk bagi kat fakir miskin keliling masjid. Jadi dia pun kata, tengok Masjid Nabawi, dia kata, tengok Masjidil Haram, mereka buat besar tak pakai sekupang pun duit wakaf kepala otak dia. Siapa bagi duit? Pak dia bagi. Duit wakaf lah tu. Cumanya sebabkan terlampau banyak orang yang berwakaf di sana sampai mereka tak perlu letak tabung dalam masjid. Sebab pengurusan wakaf tu dah ada pada dulu radhiyallahu taala anhum. Sebab tu kalau kita pergi, dia ada bab Sayyidina Abu Bakar, bab Sayyidina Umar, betul tak? Dia ada pintu Sayyidina Abu Bakar, pintu Sayyidina Umar. Keliling rumah sahabat tu lah yang menjadi dinding bagi Masjid Nabawi. Dia menjadi pintu bagi Masjid Nabi SAW. Yang boleh keluar daripada pintu belakang rumah ni cuma Nabi SAW dengan Sayyidina Abu Bakar sahaja. Sahabat lain Nabi kata kena keluar pintu depan, masuk ke Babu Salam. Tu orang kata kena mengaji. Dan akhirnya rumah-rumah para sahabat ni diwakafkan menjadi Masjid Nabawi. Maksudnya dengan harta wakaf ke tak? Faham dah ni? Jadi tak ada seorang pun waris daripada para sahabat ni yang mewarisi harta. Tak ada. Pasal apa? Tok nenek moyang mereka ni semua wakaf habis. Macam tu lah Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Kayanya Sayyidina Abdul Rahman bin Auf ni bukan untuk diri dia, tapi atas kerana rahim Allah pada Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Sebab itulah bila mana Sayyidina Abdul Rahman dia mendengar tentang kisah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bagi tahu orang kaya ni adalah orang yang paling lambat masuk dalam syurga sebab banyak hisap dia. Maka Sayyidina Rahman ni dia susah hati. Pasal apa? Habislah aku macam kita lah pergi shopping mall baru buka. Shopping mall baru buka, kita beratok tunggu nak masuk. Hak boleh masuk dulu dengan masuk kemudian. Siapa yang lagi seronok? Faham tak? Jadi bila nak masuk lah, dia susah hati lah. Dia nak masuk syurga awal macam mana sahabat lain. Jadi dia pun kata, tak boleh jadi ni, aku ni kaya sangat dia lah. Kalau aku kaya, macam mana aku nak masuk syurga cepat? Jadi dia cari jalan nak jadi miskin. Ada orang tanya, pasal apa Abdul Rahman tak sedekah aja harta dia? Sebab dia sedekah lah tu. Berapa banyak perigi, berapa banyak hamba sahaya yang dia bebaskan tanpa dia tanya pun berapa jumlah. Tak payah kira-kira. Dia tanya berapa? Bagi. Dia sedekah habis. Tapi tak habis-habis harta dia. Jadi dia cari jalan macam mana nak jadi bankrupt. Baik. Satu masa tu di Madinah, seluruh kebun kurma para sahabat ni tak jadi.
Kurma yang jadi semua kurma busuk. Buruk habis kurma-kurma ni. Jadi sahabat ni pakat susah hati. Habislah kami nak berniaga apa? Kurma tak jadi. Jadi Abdul Rahman bila dia dengar macam tu, dia kata ni lah peluang untuk aku jadi orang miskin. Dia kata ni lah peluang untuk jadi orang miskin. Jadi apa dia buat? Dia pergi beli semua kurma buruk yang ada dalam kota Madinah dengan harga nilaian 2 kali ganda harga kurma elok. Habis duit dia kan. Boleh dia bubuh dalam gudang dia gelak. Alhamdulillah hari ni Abdul Rahman jatuh miskin dah, dia kata. Seronok dia. Sebab dah jadi miskin. Kita kalau tengah ada duit, tiba-tiba salah melabur. Tak miskin lagi pun, cuma kurang sikit duit, susah hati kan? 2 minggu lepas tu kena stroke. Terus apa, darah tinggi naik. Abdul Rahman seronok tuan-tuan. Tu kata rupanya orang yang dikurniakan cinta Allah ni kena jadi gila tu. Tidak, sebab orang gila je seronok bila harta habis tuan-tuan. Tuan-tuan tengok orang gila, bahagia tak dia bila tak ada duit? Dia boleh sembang seorang-seorang tu. Dia sembang dia gelak, dia sembang dia gelak. Tuan-tuan boleh sembang sendiri, gelak sendiri, boleh? Faham tak ni? Allah. Bila Abdul Rahman tengah seronok tu, tiba-tiba datang seorang ni, dia mai cari kurma busuk. Pasal dekat negeri dia kena satu wabak yang boleh ubat dia cuma kurma busuk dia. Jadi dia kata, dia dengar khabar dekat Madinah ni kurma tak jadi, maka dia pun mai. Dia pergi semua kebun para sahabat ni, sahabat semua kata habis dah. Habis dah semua. Abdul Rahman beli habis dah. Nak beli kat Abdul Rahman. Dia pun pergi jumpa Abdul Rahman bin Auf. Dia kata, wahai Abdul Rahman, aku mai ni jauh nak beli kurma busuk yang hang beli tu. Aku pusing habis satu kota Madinah, tak ada satu pun tinggal, hangkau semua. Dekat tempat aku ni kena satu penyakit, ubat dah ni. Jadi aku nak beli, boleh tak? Dia orang kata, hang nak beli berapa? Allah, hang nak beli berapa? Dia tanya balik dekat Abdul Rahman, wahai Abdul Rahman, berapa hang beli? Aku beli dengan harga sekian-sekian. Maka jawab kawan dia tadi, Allah SWT, dia kata apa? Sebab kalau macam tu aku bayar dekat hang 4 kali ganda daripada harga hang beli. Lagi kaya daripada tadi. Maksudnya tu tanda rahim Allah dah. Maksud dengan kurniaan yang Allah bagi dekat dia, dia boleh makin bertambah kebaikan kepada orang. Kebaikan dia di sisi Allah tu makin bertambah. Jadi kita ni kaya yang mana? Kita ni kaya yang mana? Kalau kita ni kaya dengan sebab simpan tuan-tuan, tuan-tuan kena susah hati. Tapi kalau kaya sebab Tuhan bagi, ada tuan-tuan guru-guru saya yang macam tu, dia belanja tu punya banyak, beratusan ribu setiap bulan, tapi tak kerja, tak berniaga, tapi duit ada, nak pakai ada. Tuhan bagi macam tu. Macam mana Siti Maryam alaihi salam, dia tak payah keluar cari makan, makanan main cari dah. Sebab tingginya sifat rahim Allah pada dia. Allah SWT. Kita ni macam mana kan? Boleh faham tak? Jadi inilah yang dikatakan maksud bagi Ar-Rahim. Baik. Jadi kita ni carilah Ar-Rahim Allah ni, kasih Allah ni, sebab tempat dia ke akhirat baru tahu. Baik. Kemudian memulai pula oleh musannif, yakni pengarang dengan mula yang kedua, kerana memberitahu ia akan bahawasanya permulaan itu 2 bahagi. Wallahu alam. Berhenti tang dulu. Jadi kita sambung insya-Allah. Baik. Ada pen tak? Yang pen tak? Baik. Jadi saya kira cukuplah sekadar itu dulu untuk malam ni. Mudah-mudahan ada kebaikan yang dapat kita ambil sama-sama, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita, dan Allah jadikan kita, keluarga kita, keturunan kita semua sentiasa berada di dalam barakah dan limpahan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan saya akhirnya, sebelum saya tangguh, saya nak minta tolong daripada pakcik-pakcik,
tuan-tuan guru, alim ulama yang ada di sini pada malam ni, untuk selalu mendoakan kebaikan buat saya, keluarga dan madrasah. Sebab hari ni tuan-tuan ujian tu banyak. Saya takut tuan-tuan. Saya takut kalau saya ni tak selamat dalam pada nak menghadapi ujian yang datang daripada Allah. Mudah-mudahan dengan berkat doa orang-orang yang baik macam tuan-tuan semua ni, jadi sebab untuk saya menumpang kebaikan di sisi Allah di akhirat. Sebab macam yang tuan-tuan semua sedia maklum, saya ada madrasah tuan-tuan, dan madrasah saya ni saya usahakan tanpa saya ambil satu sen yuran pun. Saya tak kenakan langsung yuran, dengan waris pun saya tak ambil. Dan saya pergi kuliah macam ni pun tuan-tuan, saya tak buat tabung tuan-tuan. Sebab apa saya tak buat macam tu tuan-tuan? Ada beberapa sebab lah. Sebabnya yang pertama, saya ni tak baik macam mana ustaz-ustaz lain tuan-tuan. Mereka bila mana mereka main bawa tabung, hati mereka tetap bergantung dengan Allah. Saya kalau bawa tabung tuan-tuan, bila keluar nanti tengok tabung tak banyak, saya sedih tuan-tuan. Sebab apa sedih? Sebab saya berharap pada isi dalam tabung. Jadi bila saya harap isi dalam tabung, sebenarnya saya buat kerana tabung ke kerana Allah? Jadi kalau buat kerana tabung, rugilah saya tuan-tuan. Jadi sebagai sebab nak ajak diri saya supaya saya tak bergantung dengan tabung, saya tak bawa terus tuan-tuan. Senang. Jadi bila tak ada tuan-tuan, nak harap kat siapa? Kat Tuhan je lah. Betul tak? Jadi itu antara sebab pertama. Sebab yang kedua, sebab saya faham di keliling tuan-tuan ni pun ada juga sekolah-sekolah ada juga orang-orang susah. Yang saya takut dalam ketika tuan-tuan bantu saya dengan tabung yang saya bawa tadi, saya telah mengambil hak mereka tanpa sengaja tuan-tuan. Saya takut tuan-tuan. Jadi dengan mudah-mudahan bila saya tak bawa tuan-tuan, tuan-tuan tak bagi pun, Allah sudi untuk mudahkan hajatnya. Sebab mudah-mudahan bila saya cuba jaga hak orang lain ni, Allah jaga hak saya. Dan kemudian tuan-tuan, antara sebab kenapa saya tak minta yuran, sebab satu, saya tak nak menyusahkan orang untuk belajar agama. Hari ni nak belajar agama tuan-tuan, kos dia mahal tuan-tuan. Betul tak? Kalau asrama paling kurang 350, ada yang 500. Betul tak? Baju-baju kita pun kalau nak beli baju-baju agama ni cukup mahal tuan-tuan. Dan pelajar-pelajar saya duduk di madrasah tuan-tuan, keperluan mereka semua saya sedia. Baju mereka saya beli, saya tak minta duit dengan waris tuan-tuan. Dan pelajar-pelajar yang duduk di madrasah ni ada yang anak yatim, dan kebanyakannya datang daripada keluarga yang ada masalah tuan-tuan. Mak ayah cerai. Bila cerai tu satu, mak tak apa nak kisah, ayah pun tak peduli. Kan, anak ni macam mana? Tapi bujuk dia mau duduk dengan kami tuan-tuan. Dan bila dia duduk, alhamdulillah tuan-tuan, depa duduk dalam keadaan depa pun tak puasa nak balik. Jadi kita harap Allah sebab dengan benda yang kami buat di madrasah ni jadi sebab untuk kami semua jadi baik. Jadi sebab tu saya minta doa semua. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, khairukum man tula umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang baik daripada kalangan kamu ni adalah orang yang panjang usianya dan kemudian diberikan kebaikan dalam amal dia. Jadi tuan-tuan yang orang lama-lama yang duduk dalam masjid ni, tuan-tuan ni orang baik ni. Tuan-tuan ni termasuk dalam hadis Nabi SAW tadi ni. Jadi saya nak menumpang kebaikan daripada tuan-tuan. Boleh tak? Tolong doakan kebaikan buat saya, keluarga saya dan madrasah saya. Sebab kalau ikut tuan-tuan, banyak benda yang kami perlu sebenarnya. Tapi saya macam saya sebut tadi, saya tak nak minta dengan manusia, saya nak minta dengan Allah. Jadi mudah-mudahan dengan doa tuan-tuan, Allah cepatkan apa yang kami hajatkan. Sebab pada saya mudah ya tuan-tuan. Macam mana guru saya selalu sebut, benda yang berlaku dalam hidup ni semua atas ketentuan dia. Jadi benda yang saya boleh buat hari ni pun sebenarnya kalau saya fikir balik lah, zaman saya muda dulu, sekarang pun taklah tua sangat, kan, muda lagi. Tapi nak banding dulu lagi muda. Saya dulu ada berniaga tuan-tuan, saya ada bisnes sendiri pun semua. Bisnes saya bukannya taklah hebat sangat. Tapi dengan bisnes, sebab bisnes saya tu, saya boleh belanja seminggu tuan-tuan 10,000, 12,000. Sekali keluar shopping 8,000, 5,000 tu biasa tuan-tuan dulu. Allah SWT. Tapi dalam perancangan saya nak buat benda lain tuan-tuan. Tapi tak tahu macam mana boleh jadi macam ni hari ni. Heran tu, saya sendiri pun tak dapat jawapan. Macam mana tiba-tiba aku boleh buat sekolah tak ambil yuran? Sampai orang kata saya gila tuan-tuan. Jadi Allah SWT. Jadi saya fikir-fikir balik, sebenarnya betul lah. Kehendak Allah itu mengatasi segala perancangan manusia. Jadi bila Allah berkehendak perkara ni berlaku pada diri saya, takkan dia tak pergi jalan selesai. Cuma tinggal saya ni lah, sebagai hamba yang penuh dengan kelemahan, hamba yang banyak dosa, hamba yang selalu lalai.
saya nak kena jaga diri saya supaya tak lalai daripada mengingatkan Allah. Jadi sebab itulah saya sangat-sangat mengharapkan doa daripada semua. Saya datang mengajar sini pun bukan sebab saya alim tuan-tuan, tapi sebab saya nak bersilaturahim dengan tuan-tuan. Supaya bila tuan-tuan kenal saya sebagai orang yang selalu ingatkan kebaikan kepada diri tuan-tuan, tuan-tuan sudi nak doakan kebaikan untuk saya. Itu je tujuan saya tuan-tuan. Tujuan saya yang tu je, bukan sebab lain tuan-tuan. Bukan sebab nak tuan-tuan panggil saya tok guru ke, orang alim ke tak. Saya ni orang bodoh tuan-tuan. Terus-terang saya cakap. Pasal tu saya baca kitab kecil-kecil je. Kalau orang minta saya baca kitab besar-besar, saya tak berani tuan-tuan, sebab saya bukan orang pandai. Jadi kita baca ni, sambil baca ni pun saya pun mengaji dengan tuan-tuan juga. Jadi sebab itulah saya harapkan bila saya bersilaturahim dengan tuan-tuan, atas kerana nama agama, atas kerana tuntutan yang datang daripada Allah dan Rasul, Allah jadikan tuan-tuan semua ni lembut hati untuk mendoakan kebaikan buat kami. Boleh InsyaAllah jadi saya kira cukuplah sekadar tu perkongsian saya pada malam ni. Tolong doakan supaya saya sihat. Saya pun tak tahu siapa batuk macam ni. Yang heran dia waktu cakap kan. Kalau saya duduk diam saya okey tuan-tuan. Tapi kalau saya cakap dia akan batuk macam ni. Tuan-tuan tolong doa lah. Supaya Allah bagi kebaikan pada saya yang penuh dengan kehinaan dan dosa, insya-Allah. Baik, jadi saya kira cukup sekadar tu. Yang baik datang kepada Allah, yang buruk datang daripada kelemahan saya sendiri. Hakikatnya kedua-duanya datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah merahmati kita dunia dan akhirat, insya-Allah. Allah Subhanahu Wa Taala alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nur qulubana bi nuri hidayatik kama nawtal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.